Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, kembali lagi saya Zulkifli Abdul Dalek, ZAG, dan juga rakan saya Raja Mansur dan Raja Jaafar, RMRJ. Alhamdulillah sihat. So, jom kita bergerak pada rakaman yang kedua pula kali ini. Jadi, pada rakaman yang pertama saya berhentikan rakaman ataupun perkongsian maklumat di perancangan kewangan, elemen-elemen perancangan kewangan. Jadi saya nak kembali semula kepada pengurusan aliran tunai. Amat penting bagi kita. Amat penting kita yang terlibat dalam dunia pemasaran dan jualan. Pasal dia akan melibatkan aliran tunai, dia akan melibatkan tempoh kita mencari pendapatan. Jangan lupa dalam pada masa kita cari, kita akan guna. Kita guna, sudah barang tentu ada lebih kita simpan. Sebab kita nak guna semula nanti. Kita nak guna semula dan sampai masa dah guna semula, akan juga sampai masanya kita perlu agih apa yang baki. Jom kita tengok. Jom kita tengok pada rakaman yang kedua ini. Sedikit lagi yang kami kongsikan berdasarkan apa yang pernah dipelajari dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya mengajak saudara-saudari di luar sana yang akan bersama-sama untuk melihat YouTube ini untuk sama-sama memberi input, memberi komen yang membangun pasal mudah-mudahan untuk kebaikan kita bersama. Kita sedang di era yang memerlukan kita mengupas atau bagaimana ini saya sampaikan, untuk kita berfikir di luar kotak. Pasal kita dalam keadaan era COVID-19, satu cabaran, satu benda yang tak pernah kita alami selama ini. Sekali lagi ingin saya kongsi, nama saya Zulkifli Abdul Dalek dan rakan saya Raja Mansur. Saya sendiri yang di hadapan ini sudah berusia 54. Jadi daripada umur saya seawal 1 hari ataupun 1 minit atau 1 jam dilahirkan, belum pernah mengalami sesuatu yang sebagaimana COVID-19 ini. Jadi banyak benda baru kita pelajari. Kita belajar tentang terma PKP, PKPB, kita menggunakan penutup mulut dan hidung dan sebagainya. Pasal ada orang menggunakan penutup muka, jadi dia pakai topeng. Mulut dan hidung tu buka, topeng dia pakai. Dia kata penutup muka. Jadi macam-macam lah kaedah terjemahan masing-masing. Jom kita patah balik. Kita patah balik tentang pengurusan aliran tunai. Tiap-tiap bulan apabila kita punya pendapatan, sudah barang tentu ada duit masuk dan akan ada duit keluar. Jadi berbagai ulasan dan penilaian ataupun pembelajaran yang diolah daripada akaun, saya panggil ni akaun T pasal dia berbentuk T, huruf T ya. Jadi sudah barang tentu akan ada duit masuk, duit keluar, dan sampai hujung ketika telah diguna pakai apa yang patut dibelanjakan, akan ada baki bawa ke hadapan. Maknanya baki bawa ke hadapan. Okey, umumnya duit masuk mungkin akan punya puncanya punya 1 punca, 2, 3. Contoh saya contohkan. So katalah nombor 1 gaji. Nombor 2 kita ada OT. Nombor 3 kita ada part time income. Jadi 3 sumber lah. Ada seseorang orang yang mungkin punya atuk dan nenek dia atau ayah dia punya rumah sewa yang sederet sampai 4 pintu. Jadi itu juga punca pendapatan daripada sewa dan sebagainya. Tapi yang biasa-biasa inilah dia. Yang biasa-biasa 3 punca. Namun begitu, belah berbelanja ni sudah barang tentu lebih daripada 3. Sudah barang tentu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa 10? Pasal nak nampakkan dia lebih daripada 3. Jadi kalau saya letak 3, tak nampak ada lebih daripada 3. Jadi 10. Namun begitu, dah tentu 10 tu, saudara-saudari insya-Allah mahir mengisikan ruang yang 10 itu. Setuju? Okey. Nombor 1. Cara mana kita berbelanja? Sebagai seorang Islam, ingin saya sarankan aman kepada diri saya.
kerana dahulu saya terlepas pandang. Utamakan hak Allah. Mungkin sedekah, mungkin dah rancang memang kita dalam kategori perlu bayar zakat, zakat perniagaan, zakat pendapatan. Jadi awal-awal kita dah allocate untuk Allah. Ya. Nombor 2, ibu. Nombor 3, ayah. Nombor 4, takaful. Yang 4 ni selalunya kita tahu berkenan lah, termasuk saya. Pasal apa? Umumnya di pasaran, ejen takaful ni tak apa dikemani semasa kita hidup. Tapi semasa kita sakit dan atau dekat-dekat nak meninggal, ejen ni lah antara kawan kita yang paling rapat. Rasanya lah ya. Gitu. Okey, nombor 5, belajarlah macam-macam. Sekadar untuk kita gembira-gembira, atau untuk kita mengenal pasti berapa perlu dibelanjakan. Andaian di sini nilai pendapatan kita adalah gaji campur OT campur part time. Katalah saya letak. Maknanya total kita letak atas dulu, mana 10,000. Andaian. Untuk mudah kita kira atau untuk merangsang diri kita. Untuk merangsang diri kita. Semua orang memang kalau boleh bercadang untuk punya pendapatan yang besar. Tiada orang yang bercita-cita untuk mendapat pendapatan yang kecil. Contoh, jadi kita letaklah 10,000. Jadi berapakah nilai perbelanjaan selalunya belas ini? Berapa ya? Selalunya tidak kurang 70%. Tidak kurang. Jadi kita tengok. Jadi kita dah belanja 7,000. Jadi kalau 10 tolak 7, makna baki baru ke hadapan, insya-Allah. Inilah wajahnya. Pasal kita mempunyai lebihan. Kita panggil dalam bahasa Inggeris surplus. Kalau dalam perekonomian orang panggil surplus. Jadi kalau di sini belanjanya ngam. Pasal kita memang mana-mana yang pernah belajar jurusan perekonomian, kalau akaun belah debit, belah kredit tak balance, bingung, maka tak dapat penuh. Jadi kita pastikan kita dapat 10,000, kita mesti belanja 10,000 supaya dia balance. Jadi tak pening. Bila tak pening, insya-Allah bila kita tak pening, dapat begini, belanja pun begini, insya-Allah kita tak pening, tapi wajahnya begitu. Yang membimbangkan, dapatnya ini, belanjanya ini. Jadi insya-Allah kita berpeluang untuk menerima wajah yang begini. Jadi yang ini dipanggil meriah, yang ini dipanggil murung, yang ini dipanggil merana. 3M. Jadi insya-Allah kita hindarilah 2M ini dan kita berusaha ke arah M ini. Insya-Allah saya dalam posisi M yang ini. Jom saudara-saudari di luar sana, termasuk saya, mohon pada Allah supaya berperingkat kita perbaiki diri kita. Silap adalah silap. Jom kita ke hadapan, jangan toleh ke belakang. Senaraikan kesilapan-kesilapan yang telah kita lakukan, insya-Allah Allah beri ruang untuk kita perbaiki. Kat mana untuk kita rujuk benda tu? Saya ingin berkongsi untuk diri saya terutamanya dan kepada rakan-rakan semua. Ada satu buku yang pernah saya beli, tapi yang nyatanya buku ni masih cantik. Jadi selalunya buku yang cantik ni mungkin dibeli ketika itu dibaca daripada kulit ke kulit. Jadi yang di dalam, di antara kulit ni dia run through, bahasa Inggeris kata run through. Dia bukan baca, dia run through. Namun begitu, buku ini antara sebab yang mendorong saya beli buku ini, saya pernah terbaca satu buku yang bertajuk Stop Worrying, Start Living, yang ditulis oleh Dale Carnegie. Maknanya kalau dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Malaysia, berhenti bimbang, mulakan kehidupan. Jadi ada orang sarankan buku Dale Carnegie itu sudah dialih ke perspektif Islam, dan buku itu bertajuk Jangan Bersedih, Don't Be Sad. Jadi setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, alam nasrah laka sadrak. Jadi surah itu kalau kita baca, jom kita tengok apa tajuk-tajuknya. Jadi banyak tajuk tu. Jadi kalau dalam rakaman pertama kita cerita 12 bab, yang ini tajuk saja ada 100, 200, beratus
281. So apa pun situasi kita sekarang yang menyebabkan kita merasa sedih, bingung dan sebagainya. Contoh ada di kalangan rakan-rakan yang mungkin sedang sakit, ada sakit. Saya pun ada juga, mungkin dalam keadaan kewangan yang sedang begitu membimbangkan, terutama cabaran yang kita terima semasa era COVID-19 ini dan pascanya selepas ini. Jom kita rujuk pada Al-Quran dan Hadis, dan sekiranya berpeluang ataupun bahan yang lebih ringan, jom kita baca buku. InsyaAllah buku ini dikeluarkan oleh Al-Hidayah. Al-Hidayah penerbitnya. Jadi sebenarnya banyak di kedai-kedai buku. Jadi insyaAllah kita berpeluang untuk berdiri di situ selama sejam dan habis sampai 600 buku suat ni lah, plus minus. Lepas tu kita letak balik. Kita pinjam membaca. Disebabkan apa harga dia? Alhamdulillah, saya rasa insyaAllah boleh diusahakan RM29 seminggu. Ya, cantik buku ni. Dan satu lagi buku sebelum saya ni pun juga, kalau tengok antara helaiannya masih wangi dan masih lagi seperti baru dicetak. Buku ni bertajuk Mudahnya Menyebut Rezeki dan mini, edisi yang mini. Rasa saya dihadiahkan oleh seseorang kepada saya. Begitulah ya, saudara-saudari, Allah akan hadirkan ramai orang untuk bersama kita ketika kita sedang itu dan ini. InsyaAllah ya. Okay. Jom kita, sebelum kita akhiri rakaman yang kedua. Okay. Pemasaran dan jualan, sudah barang tentu akan kita terima duit masuk dan duit masa pendapatan. Jadi hati-hati dalam berbelanja. Ini baru hanyalah kupasan yang luar. InsyaAllah dalam rakaman berikutnya bagaimana kita akan meneliti cara kita berbelanja. Okay. Yang berikutnya adalah tentang strategi. Strategi apabila kita terlibat dengan dunia pemasaran dan jualan, sudah barang tentu kita memerlukan strategi. So strategi ini satu ketika dahulu seseorang berkongsi dengan saya. Strateginya ditajukkan sebagai 5W 1H. 5W 1H. Di dalam kelas tu lah, yang melatih saya tu menggunakan singkatan. Dia kata 5 wives 1 husband. Yang mana memang sah lah. Saya tak berapa setuju dengan kenyataan ini. Pasal 1 husband tak boleh 5 wives, kecuali 4 wives dan 1 senarai menunggu. Gitu ya, insyaAllah. So 5 isteri 1 suami. 5 yang pertama, what? Apa yang kita nak jual? Apa yang kita nak promote? So dalam bahasa Inggeris, pemasaran ini selalunya diterjemahkan ataupun diartikan sebagai marketing. Dan jualan ini selalunya dimarketing sebagai sales. Ya. Jadi sudah barang tentu tindakannya di sini bagaimana kita bincang. Jadi umumnya marketing menghala ke arah jualan. Jadi sebab itu marketing kadang-kadang kita akan promote gila-gila. Contoh 2 beli 2 dapat 1. Jadi bila orang ke tempat kita, contoh kita berniaga alam nyata, beri 2 kerepek sebagai contoh, dapat 1 free. Namun begitu bagi kita yang berniaga sudah dikirakan kos. Walaupun memberi bukan seolah-olah memang niat memberi 1 percuma, tapi kita dah kira kadar keuntungannya. Beli 2, percuma 1. Jadi dah dikira keuntungannya. Jadi promote itu 2 percuma 1 tu memberi rangsangan ataupun memberi galakan kepada orang untuk datang ke tempat kita dan membeli. Jadi itulah di marketing dan sales. Olahan secara umum ya, secara terperinci berbagai buku olah yang tu, insyaAllah saudara-saudari pun lebih mahir di sana. Okey, saya 5W1H. What? Maknanya kalau dalam bahasa Malaysia, apa? Saya guna warna yang lain. Dalam bahasa Malaysia, apa? Yang berikutnya, sudah barang tentu who. Siapa nak guna? Jadi produk kita andai kata produk kita khas untuk kucing. Maknanya kalau katakan kucing makan, bulunya bertambah tebal, selesa dipegang dan sebagainya, sudah barang tentu kucing belum berkemampuan untuk membeli makanannya sendiri. Jadi sudah barang tentu promosi itu dihalakan kepada pemilik kucing. Siapa?
Ya, apa lagi? Dalam bahasa Malaysia, kita tulis dulu bahasa Malaysia. Mana? Bila? Kenapa? Berapa banyak? Bagaimana? Dan sebagainya. Jom kita tengok kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggeris. Mana? Maknanya where. So, ada bisnes kita yang memerlukan alam nyata dan ada sudah barang tentu era sekarang yang boleh dipamerkan di alam maya. Contoh, makanan pun boleh kita promote, namun itu perlukan tempat untuk memasak. Jadi setelah dimasak, dihantar. Tapi ordernya melalui alam maya. So, bila? Maknanya when. Sebab tu amat penting gabungan alam nyata dan alam maya sekarang. Sudah menjadi norma. Maksudnya sudah boleh diterima promosi ataupun kaedah jualan dilakukan di alam maya, digabungkan di alam nyata. Namun gitu, melibatkan generasi yang ada di Malaysia ini sekarang. Malaysia masih lagi ada lagi generasi baby boomers, Malaysia masih ada lagi generasi Gen X, Gen Y dan Gen Z. Jadi generasi baby boomers, Gen BB, saya bagi baby boomers, Gen BB, Gen X, saya Gen X, Gen Y, dan Gen Z. Jadi itulah strategi who. Siapa yang kita nak halakan strategi kita itu tadi. Okay? So kenapa? Why? Kenapa dia mesti beli barang kita? Kenapa? Sudah barang tentu kita kena olah keunikan tentang barang kita. Namun begitu, saudara dan saudari, dan pesan ini lebih kepada saya. Sekiranya Allah tetapkan rezeki itu, barangan itu, rezeki kita, maknanya orang tetap akan beli pada kita. Walaupun berlaku pemasaran yang amat dahsyat di kalangan pesaing kita, sekiranya rezeki kita, tetap rezeki kita. Namun gitu, kita mesti ada usahanya untuk melakukan, melariskan barangan kita. Ya, itu kita kena pegang. Awali dengan Allah setiap benda yang kita ingin buat. Selangi dengan Allah, sentiasa ingat Allah. Dan sebelum kita tidur, tolong akhirkan kita juga dengan Allah. Okay, why? Yang last sekali, berapa, bagaimana? Itulah the H, yaitu how. How much, how to explain, how to promote, how. Ya, jadi 5W1H. What, who, where, when, why, dan how. Itulah bendanya. Dan sebelum saya akhiri rakaman yang kedua, ingin saya mengajukan satu soalan. Okay. Sekiranya kita rujuk balik pada rakaman yang pertama, kita ada bercerita tentang, atau kita ada berkongsi tentang garisan hayat yang ini, tentang kerja dan bersara. Kerja dan bersara. Kita start kerja umur 18, insyaAllah, bagi yang berpeluang untuk berusia 18. Pasal mungkin kita tak dapat sambung belajar, tak apa. Kelulusan akademik bukan penentu segalanya. Namun begitu, wajarlah mempertingkatkan kelulusan akademik untuk kita berilmu. Ya, namun begitu dia bukanlah satu jaminan yang menyebabkan kita rasa terasing kalau kita tidak ada kelulusan akademik. Bukan begitu. Ya. 60 adalah umur bersara, umur pencen nasional. Jadi jom kita tengok 42 tahun berusaha. 42 tahun berusaha. Andaian saudara-saudari termasuk saya telah ditetapkan pendapatan atau gaji standar atau piagam nasional mesti 2,000 pada usia 18. Dengan 42 tahun berusaha, berapakah nilai pendapatan ataupun gaji? Selalu kita guna kata gaji atau pendapatan mati atau akhir pada usia 60. Jom kita kira, insyaAllah kita akan berjumpa di rakaman yang ketiga. Sekali lagi minta maaf banyak-banyak bagi pihak diri saya dan Raja Mansur. Sebarang kesilapan adalah kesilapan kami. Namun begitu, sila komen untuk kami perbaiki dari masa ke masa.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.